Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan. Salam di alam maya. Khabar saudara, musim hujan. Saya mendoakan saudara semua sihat. Ediksi-diksi, salam perjuangan. Terima kasih. Syar Ibrahim, Waalaikumsalam. Lawa gambar ediksi. Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Razali Osman, berakhir derita. Ibrahim Cik Muda, berakhir derita bagi saya sekuntum bunga mawar. Rosinin Kerongot, apa khabar Nin? Semoga di Sabah sihat, warung kudap-kudap. Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Semoga sihat. Rubidin, Izaman Honda CX, CBX, Honda CBX. Yang bawa motor laju-laju. Mak Zin Omar, juga Hafazah Abu Bakar, Kapli Kabir, Abdullah Zulkifli, Syahizam Izam, Alun Yahya, Adnan Fazil Yub, Salam Alim Hashim, Hafi Ikwan, Haji Kamlun, Haji Pasal, Raban Tebin, Yop, Azim Azlan, Azman Abdul Latif, Marlela, Lan Besung, Nazil Muhammad, Nazil Hashim Muhammad, orang Pelih, Pak Khabar Yop, Mai Lancang, Hamzah Hussein, Syed Baharudin, Waalaikumsalam. Nampak ceria malam ini? Biasa, saya sentiasa ceria. Saudara Faizal Yusof, Zulkifli, Johari Ahmad, Muhammad Zulkarnain, Rosli, ya. Terima kasih, usia 65 ya. Amir, Saudara Sam Sanawang, Azam Majid, Adali, Roslan Mak Yatim dan teman-teman yang lain. Yang tak sempat saya sebut satu persatu namanya, Saudara Mak Kilau dan Cik Jun Hussein, saya mohon maaf kerana saya harus memberi pencerahan dan saya akan santuni usai kita live malam ini. Ya Saudara Azrul, seperti biasa saya ingin melaporkan kedudukan COVID-19 masih lagi menggusarkan kita kerana angkanya tak turun lagi. Masih lagi beredar pada angka 2000. Hari ini 2027. Semalam 1741 ribuan. Mengakibatkan keseluruhan yang terkumpul adalah 122,845. Ya, Saudara Syaili, Saudara Jamaluddin, Saudara Alim Latif, Lan Besong ya. Dan hari ini agak mendukacitakan ada 8 kematian, Saudara Alif, menjadikan mangsa COVID-19 meningkat kepada 509. Yang agak menggusarkan juga saya adalah di Sabah, Rosinin. Di Sabah semalam 303, hari ini meningkat 383. Kerana jumlah keseluruhannya di Sabah sudah 38,555. Artinya Sabah merupakan negeri yang tertinggi di mana terdapat jangkitan COVID-19. Di Labuan juga semalam 1, hari ini 37. Di Sarawak semalam 8, hari ini naik 13. Di Kedah juga meningkat. Jadi saya melihat peningkatan ini mungkin disebabkan oleh cuaca sejuk. Sebab itu saya berkali-kali memberi pesanan, memperingatkan bila musim hujan berhati-hati. Kerana jaringan COVID-19 ini mudah berjangkit bila dalam suasana sejuk. Kerana itu kalau tak perlu keluar rumah, tak payahlah keluar rumah. Lagi dekat nak masuk vaksin, lagi meningkat kes COVID-19 tu. Ini saya tak tahulah. Yang itu saya tak tahu. Tetapi bagi saya, saya gusar. Kerana di Perak ada kekurangan, di Penang naik. Semalam 55, hari ini 60, saudara sajen. Dan di Selangor juga masih beredar. Semalam 687, hari ini 509 orang. Merupakan negeri kedua tertinggi yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi kalau dicampurkan dengan wilayah persekutuan, maka Selangor dan wilayah persekutuan paling tinggi. Sebab di wilayah persekutuan sudah 14,677. Kerana jangkitan pada hari ini adalah 313, meningkat. Semalam 150. Di Putrajaya juga meningkat 13. Dan di Negeri Sembilan. Ya, terima kasih Razali, terima kasih. Terima kasih amat sangat. Banyak like tu. Saya suka dan saya gembira, saya bersemangat. Saudara Mudim Ahmad, Assalamualaikum. Malam ini rasanya boleh kepada SU UMNO dipecat. Bukan SU Barisan Nasional.
kita akan cuba memberi pencerahan. Di Pahang dan di Melaka 21, dan sebagaimana yang saya katakan semalam, warga Johor kena lebih berhati-hati sebab Johor juga terjebak dalam banjir. Banyak kawasan-kawasan nakik air sebab hari ini Johor saja semalam 255, hari ini 428 orang. Saudara Sulaiman, kau macam mana tu, Negeri Sembilan tu naik lagi tu. Di Pahang 25 meningkat juga. Di Terengganu juga meningkat, semalam 4, hari ini 13. Dan di Kelantan ada sedikit berkurangan. Saudara Azmi, semalam 47, hari ini 42. Dan saya mengucapkan tahniah kerana Perlis kembali balik sifat. Alhamdulillah, sebab semalam ada satu jangkitan, hari ini tiada jangkitan. Itu kedudukan COVID-19. Dan hari ini untuk warga-warga semua berhati-hati, hujan masih turun. Tadi di Kuala Lumpur tadi pun hujan lebat, selebat-lebatnya, dan saya khawatir banjir akan menjengah. Jadi kalau waktu banjir itu sentiasa mengikuti perkembangan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Sebab hujan lebat di Terengganu, di Pahang, di Johor, di Perak, di Negeri Sembilan. Jadi saya mendoakan supaya segeralah banjir ini berlalu sebab kita banyak lagi urusan di hadapan. Hari-hari mengira angka COVID-19, Datuk, seperti langsung tiada apa-apa tindakan dari Abah Kau. Saya tak boleh nak kata apa yang ini. Kalau buat penyakit ini, kita tak boleh nak menyalahkan sesiapa. Kerana ini adalah dugaan daripada Allah SWT. Kita harus berlapang dada, menerima keadaan ini dengan, ini adalah ujian Tuhan. Datuk, tolong ulas isu vaksin yang akan tiba di Malaysia. Saya bab vaksin ni, pertama sekali saya dah cakap dari dulu lagi pun, apakah kita mempunyai persiapan? Kerana vaksin yang datang ini dia perlu, sebab dia jenis daripada brand daripada Pfizer. Pfizer ni dia perlu disimpan dalam kawasan penyimpanannya yang mempunyai kebapan udaranya adalah di bawah 70 darjah Celsius. Saya khawatir bahawa bawa datang pun kita tak boleh digunakan kalau ia rosak. Sedangkan jumlah yang kita import terlalu banyak dan melibatkan kewangan yang begitu tinggi. Keseluruhan lebih kabarnya kata 2 bilion, kata 3 bilion. Jadi saya ini tadi pun di parlimen, di jawatan kuasa kiraan, dia sudah pun membincangkan isu ini, dan Menteri Sains dan Teknologi Saudara Khadijah Jamaluddin sudah pun memberi jawapannya. Jadi kita biarlah itu urusan kerajaan. Kenapalah kerajaan buat kami macam ni kan sana. Saya bila saudara sebut begitu, saya pun tak boleh nak kata apalah. Sebab saya lihat kita bersyukur kerana dalam waktu merawat banjir ini, Duli Yang Mulia Yang Tuan Agung turun ke lapangan. Yang Duli Yang Mulia Pemasuri Agung juga turun ke lapangan, memberi bantuan seada yang mampu. Jadi itu memperlihatkan keprihatinan baginda terhadap untung nasib rakyat. Sebab itu saya katakan bahawa Duli Yang Mulia Yang Tuan Agung kita bersama pasangan Pemasuri ini begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Baginda baru saja selesai menjalani kuarantin sebab bawa balik daripada Dubai. Dia kena kuarantin 7 hari. Mana hari kedua saja selepas usai kuarantin, baginda terus terbang ke Kuantan dan mahu melihat dan mahu menyantuni rakyatnya. Kita rasa banggalah. Kita berdoa semoga warga Pahang juga sihat sejahtera dan keseluruhannya. Untuk baginda Tuanku menyantuni keseluruhan negara ni, saya rasa adalah satu benda yang agak mustahil. Tetapi walaupun baginda turun ke negeri dia sendiri, tetapi bagi saya lah kehadiran seorang agung yang turun melihat penderitaan rakyat ini menyentuh hati dan perasaan saya. Jadi saya, sebab itu saya kadang-kadang saya rasa bersyukur kita mempunyai seorang payung negara yang begitu perhatian pada rakyatnya. Soal Perdana Menteri dengan menteri-menteri yang lain tak nampak kelibat pun. Cuma yang saya nampak itu Datuk Samsul Nasarah dengan Esko Kerajaan Negeri Pahang, saudara saudara ahli Dewan Undangan Negeri Temerloh. Kemudian begitu juga dengan Timbalan Menteri Kewangan. Itu saja yang saya nampak yang turun ke lapangan. Yang lain tidak ada perkabaran berita. Menteri Besar Johor turun. Jadi kita tengok mana menteri yang turun, mana Timbalan Menteri yang turun. Artinya mana pemimpin yang benar-benar memikirkan soal rakyat mereka. Sedangkan yang lain tu duk fikir lain, tak ada, fikir jawatan je lah. Bagaimanapun saya sebagai teman secabar malam bersiaran dengan saudara, saya cuma mampu mengingatkan supaya kita
sentiasa berwaspada, sebab hari ini tak ada laporan kematian. Sebab semalam tu tersentuh juga jiwa saya bila mendengar ada 3 kematian. Berdoalah kita agar musibah ini segera berakhir, agar COVID-19 ini segera berakhir. Ya, saudara, kita masuk bab ini sabda junjungan, supaya baginda Rasulullah mengingatkan umatnya supaya menjadi orang yang bermanfaat. Daripada Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim lain bahagia. Sebagaimana tadi baginda tuanku turun, walaupun susah tapi rakyat rasa bahagia. Itu sifat-sifat Muslim yang baik. Meringankan kesalahan orang lain dan membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Seandainya, kata baginda Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu keperluan, maka hal itu lebih aku cintai daripada itikaf sebulan di masjid. Itu di Masjid Nabawi di Madinah selama sebulan penuh. Hadis Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Qabir, hadis yang ke-1280. Status ini adalah hadis hasan. Jadi saudara, ini baginda Rasulullah berpesan pada kita, kalau itikaf dalam masjid pun tidak sama dengan kita melakukan kebaikan sama Muslim. Jadi santunilah saudara kita. Apa khabar Fuad? Saya makan mi hari ni, tapi mi saya masin hari ni. Tapi bukan menantu saya buat. Menantu saya sibuk dengan dia punya rendang dendeng manis Siti Fareha. Are, apa khabar Are? Azlan Yusof, Firuz. Jadi pengajaran kepada sabda junjungan tadi, Muslim yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuatkan orang lain bahagia, antaranya dengan meringankan kesusahan seorang, tolong membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Seorang Muslim yang pergi untuk membantu bagi memenuhi keperluan seorang lebih dicintai Allah daripada dia beriktikaf sebulan dalam Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi ini pahalanya tinggi. Tambah-tambah lagi kalau dapat duduk iktikaf di Raudah. Tapi lebih mulia kalau kita menyantuni dan membantu saudara-saudara kita kaum Muslim. Ingatlah, jadi kita berusahalah untuk menjadi Muslim yang bermanfaat pada orang lain. Ingat saudara, negara akan rahmah dan ummah sejahtera. Itu tadi hadis itu bukan hadis dari saya, datangnya daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram yang setiap hari mengantar kepada saya kiriman hadis junjungan Rasulullah SAW. Ingat saudara, kita mencintai Nabi kita, kasih dan sayang kita pada baginda. Semoga kita dapat bertemu dengan baginda di jannah nanti. Seri Raudah ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah buat saudara Ismi dan keluarga. Saya tak tahu, saya tak dapat berita itu. Jadi saya tak tahu, jadi saya tak boleh nak komen dan semua. Jadi kita kalau apa saja teman-teman kita yang bersedih, kita harus berduka cita, kita harus bersimpati. Sekejap lagi ya, Deadman, tentang Tasya Anwar Musa. Semua ini kita masuk e-commerce. E-commerce saya perlu. Saudara mungkinlah ramai juga yang hantar kiriman saya tu, tak payah sebut lah. Saya kena sebut. Kerana inilah nadi kehidupan kita lah e-commerce. Kita berdagang, kita berniaga. Kalau saudara marah pun izinkanlah, saya tak lama pun, 3-4 minit saja. Pertama sekali, kalau saudara nak masuk dalam e-commerce ini, hubungi Azhar 011-330-41241. Hubungi beliau kalau nakkan buku-buku saya. Saya berniaga. Saya tak ada kerja lain. Kemudian boleh pesan ini rendang tok yang dibuat oleh ibunya ataupun bahulu berdas. Saya orang Perak, memang sedap kuih itu. Kabarnya tadi dah habis stok, dia kena buat yang lain. Begitu juga boleh menghubungi Siti Fareha 017-711-4300. Jadi tadi waktu saya makan mie tadi, saya tanya siapa buat, dia kata bukan dia. Kalau Siti Fareha buat itu sedap. Sebab itu saya kata dendeng manis Siti Fareha memang begini. Menantu ya. Jadi kalau saudara nak rasa dendeng manis Siti Fareha, hubungi beliau 017-711-4300. Dan kalau saudara nak buah-buahan yang segar, hubungi Kizinis, iaitu saudara Syauqi 012-357-5703. 012-357-5703. Ini untuk sekitar yang berada di kawasan Lembah Kelak.
bukan di luar kawasan. Dan akhir sekali boleh berhubung dengan saudara Sharif Abdullah 0129385574. Saudara Sharif Abdullah, saya yakin beliau adalah orang Pahang ni. Saudara Sharif Abdullah 0129385574 untuk memesan apa saudara ingin merasai nikmatnya kepelbagaian Pekasam. Pekasam daging, Pekasam telur sotong, Pekasam ikan. Jadi banyaklah Pekasam korif. Saya tak tahu Pekasam korif ni. Kalau saudara Syarif mendengar ataupun menonton ini, teringat kat saya, boleh kirimlah kepada saya ya. Pekasam korif ni tak tahu apa bendanya tu. sebut saja, tapi saya pun tak tahu macam mana. Jadi untuk saya memberi ulasan tak boleh. Itu adalah e-commerce. Baik, saya salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, islah kepimpinan, mampukah Tan Sri Muhyiddin bertahan? Mampukah Tan Sri Muhyiddin bertahan? Mak Zoni, Perak punya masakan memang terbaik itu. Orang Perak sebut orang Perak lah yuk. Tapi masing-masing lah seleranya, lidahnya. Rendang makan sampai mimpi. Baik, sebelum saya memberi pencerahan ini, seperti biasa, saya membaca kiriman pantun daripada Pak Nazil. Apa khabar Pak Nazil? Semoga sehat. Alhamdulillah. Perlis juga kosong, sifar. Dia ada jangkitan hari ini. Jadi kita meraihkan warga Perlis dan kita baca pantun daripada Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kembang melati cantik menyerlah. Harum baunya, bunga mengkula. Degil mentaati perintah Allah, rosak hatinya, akhlak tercela. Saya sudah hamdan-hamdan Datuk, jalan nak masuk kampung saya dah di tengah Allah dengan air ya. Astagfirullahaladzim. Kita berdoalah supaya banjir ini segera berlalu. Kemudian pantun kedua kata Pak Nazil, jual rojak selepas bersara, petang hari di Pasir Pinji. Sungguh bijak hujah bicara, merendah diri akhlak terpuji. Ni saya suka pada Pak Nazil, bahasanya, bunga-bunganya indah dan beliau sentiasa mengingatkan kita. Saudara, dan saudara Azman Handal Siek kata keadaan goyah tak mampu yang amat berhormat PM bertahan. Saudara Alif Muhammad, Adam mana? Syirun Basirun, apa khabar? Lama saya tak menyantuni saudara. Wak Men, apa khabar Wak? Wak Sukimin, Wak Kijan. SP Tikam Batu, hujan, Sungai Petani, itu Sungai Petani. Berhati-hati ya, saya khawatir sebab dia akan naik ke Kedah apa semua tu. Masih lagi berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Sesuatu benda saya memanglah marah dengan KWSP ni. Pertama sekali, isu tentang data-data pencarum tidak diumumkan apakah diperbaiki, adakah ditemui, dah selesai ke belum. Isu data kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi tidak ada. Sudahlah kita terbeban. Tidak ada pengumuman daripada Pak Menteri tentang moratorium. Masih lagi sepi, sunyi dan sepi. Jadi rakyat terpaksalah menyembah beberapa bank, bertemu mereka, berjumpa, berbincang dan sebagainya. Dan keadaannya begitu sukar bagi rakyat. Halimatul Sa'adiyah, apa khabar? Cantik, banyaknya kita berdoa. Yes, Firuz Faizal. Kemudian saya melihat air sinar jadi air malap, bukan air malap saya. Datuk Seri Najib dia kata air malap. Saya mengatakan air sinar sudah menjadi sirna. Tak ada cahaya langsung. Lebih membuatkan saya terasa marah. Tapi dalam keadaan hujan-hujan tak sama marah kat orang. Saya rasa tersinggung yang amat sangat dan saya merasakan mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja memanglah tidak ada langsung sifat keprihatinan. Bukan kenapa, kerana semalam selepas saya santuni bicara kita, tiba-tiba saya dapat kiriman dia kata pejabat kumpulan wang simpanan pekerja di Shah Alam ditutup pada 4 bulan, 5 bulan dan dibuka 6 bulan besok. Kenapa begitu? Dan semua temu janji yang dijadikan dilengahkan kepada 6 bulan. Saat kita nak berjumpa dengan mereka tak boleh, nak berurusan tak boleh, kau tutup pejabat dia. Sebab tu saya kata ketua eksekutif di Kumpulan Simpanan Kerja berhentilah sebelum kerajaan atau rakyat memecat anda. Kalau rakyat bangkit nanti, rakyat akan memecat anda. Lebih malu, lebih aib lagi. Sebab anda terjata dan terbukti tidak mampu menangani suasana begini. Nak keluarkan EPF tak boleh.
Nak keluarkan CPF Singapura pun tak boleh. Takkan nak keluarkan UMNO? Ini. Minta maaf saya melawak, jangan pula kata saudara saya kasar. Jadi kita rasa I happy yang dapat, tapi jangan lupa ada teman-teman yang I suram. Saya itu saja yang saya dapat bagi pencerahan tentang kumpulan wang sebenar pekerja setakat hari ini. Tidak ada pengumuman yang rasmi, tidak ada kenyataan yang sampai ke laman saya, dan saya yang dapat saya nyatakan adalah saya juga turut bersimpati anda tidak keseorangan bagi mereka yang masih gagal untuk mendapat wang simpanan yang mereka carum selama hari ini. Kadang-kadang terasa juga diri kita dipermainkan oleh mereka. Dan saya merasa pelik juga kerajaan kita ni. Kerana Menteri Ekonomi tiba-tiba buat pengumuman. Dia kata masalah tentang HSR ni, itu antara high speed rail antara kerajaan Malaysia dengan Singapura ni, dia kata jumlah pampasan yang kita terpaksa bayar ke Singapura menjadi rahsia. Rahsia benda. Kenapa perlu berahsia dengan rakyat? Akhirnya rakyat akan tahu juga. Ini apa sebenarnya menteri yang ada sekarang ni? Kalau kita kata mereka menteri cahaya, mereka marah. Mereka mempermainkan, sedangkan bukan dia tak tahu. Hari ini dunia tanpa sepadan. Kita dapat akses. Apa yang memalukan saya apabila isu HSR, high speed rail antara Singapura dengan Malaysia ini sudah pun dibawa dalam perdebatan atau perbahasan di Parlimen Singapura. Menteri pengangkutannya menjelaskan secara jelas. Rupanya mereka merahsiakan, silapnya datang daripada kita, bukan daripada negara Singapura. Waktu awal perjanjian dulu bahawa akan diwujudkan satu jawatankuasa khas. Siapa yang nak dapat projek, siapa yang nak membekalkan itu ini, siapa yang nak membina dan sebagainya. Singapura mereka berusaha untuk tuntas korupsi. Tapi tiba-tiba Malaysia tak bersetuju. Menurut daripada kenyataan dalam parlimen ini, parlimen boleh buka handset parlimen di Singapura. Dia kata kerajaan Malaysia tak mau HSR ni. Bukan tak mau pembinaan ni, tapi tak mau cara untuk diadakan satu jawatankuasa memutuskan siapa yang boleh diberikan kontrak secara tender terbuka antarabangsa. Kita nakkan runding. Kalau runding tu untuk kroni lah. Jadi mereka kenapa dipertahankan untuk kroni mereka sampai menjejaskan hubungan dua hala. Dan akhirnya kerana dibatalkan, maka kita terpaksa membayar duit rakyat. Jumlahnya lebih daripada 300 juta. Lepas itu menteri kata, no, kita tak boleh memberitahu, ini rahsia. Nak rahsia apa benda? Saudara Alam Shah, tolak Perikatan Nasional, PN gagal menyentuh. Jadi, wang beratus juta habis. Kerana membatalkan projek. Yang sepatutnya kalau projek itu dapat terlaksana, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Paling tidak, macam saya setuju juga, saya dengar juga apa yang dilontarkan Saudara Lokman, sebab beliau adalah pegawai Kementerian Kewangan ketika dahulu. Jadi tentulah beliau lebih tahu tentang bagaimana perancangan HSR ini. Jadi kalau pelabur-pelabur dari luar datang ke Singapura, mereka tak perlu tinggal di Singapura, mereka akan tinggal di Kuala Lumpur. Yang lebih cantik, yang lebih indah, hotelnya lebih murah, boleh makan dan sebagainya. Jadi menjana ekonomi. Dengan adanya HSR, 1.5 jam aja dari Kuala Lumpur pergi ke Singapura. Jadi 44GS inilah sikap orang yang tidak amanah. Tu saya malu bila saya mendengar debat yang dilontarkan, penjelasan oleh Menteri Singapura dalam parlimen mereka. Saya malu sebagai warga kita. Kenapa kerajaan kita begini sikapnya? Rasanya sebab korang-korang ni tak dapat nak makan projek. Itu masalahnya. Sebab itu saya memanglah menentang KKN. Jadi lepas satu terbongkar. Lepas satu terbongkar. Jadi sampai bila? Kerajaan Singapura juga tidak bersetuju dengan permintaan kerajaan PN untuk train HSR ni berakhir di KL. Kerana di sana penumpang akan tukar ke train ke ERL milik syarikat YTL. Yo Teng Leong. Jadi ada kepentingan kroni. Bencilah saya tengok benda begini. Tak sudah dapat kuasa lain tak ada untuk mengayakan kroni. Rakyat terbiar. COVID
buat tempahan ubat, ada elemen-elemen kroni. Banjir hilang, seko tak turun. Dan mereka ni pemimpin rakyat ataupun pemimpin diri mereka sendiri. Nanti saya seranah lagi tak. Sebab itu saya cuba nak menyantuni. Ada saudara Azmin yang menghantar kiriman kepada saya. Dia kata, Assalamualaikum Tok. Dia kata, saya mohon maaf jika mengganggu. Dia mohon pandangan, dia minta pandangan saya. Dia kata, saya kecewa dengan kepimpinan negara sekarang yang mengabaikan rakyat. Begitu juga ahli politik. Jadi siapakah yang patut saya pilih? Kerana kekecewaan ini mungkin dizahirkan pada PRU 15 nanti. Dengan undi rosak. Ada geram tu. Jadi mungkin ada pihak mengatakan tidak ada kesan setakat undi rosak. Tapi sebagai rakyat, itu mesej kekecewaan saya. Jadi mohon pandangan saya lah. Adakah wajar undi rosak itu? Kerana dia kata orang muda pun dah ramai bersuara. Bahkan kawan-kawan India, dia punya kawan-kawan ramai juga. Kawan-kawan India pun begitu juga. Mereka dah tak percaya pada MIC. Untuk makluman Datuk, dia kata saya bekerja di Singapura. Ini pun menjadi isu hangat sekarang. Soal pembukaan pintu sepadan negara. Ya, rakyat Malaysia nak ulang alik seperti biasa. Tapi selagi kes corona, virus corona ini masih meningkat, tipis harapan kami. Rakyat Malaysia yang masih bertahan mencari rezeki sana, hilang kepercayaan. Jadi kepada saudara Azmin, saya kata begini aja lah, men. Jangan kita rosakkan undi. Bagi saya, walaupun satu undi, saya tetap memangkah parti. Sebab itu saya marah kalau ada ahli parlimen yang melompat parti. Sebab kita mengundi parti. Parti saya lain tak ada adalah parti UMNO. Mana-mana calon UMNO, Barisan Nasional, kita harus sokong. Jangan kita rosakkan undi. Itulah saham termahal. Jangan selalu rosakkan. Bukan mudah kita untuk mendapat satu kertas undi untuk menentukan. Sebab ada kalanya kerana satu undi itu boleh menentukan macam mana apa berlaku di Kejal, di Terengganu. Ahli Dewan Negerinya kalah 4 undi saja. Jangan pula kerana kita tak mengundi maka kurang undian. Ya, jadi saudara, saya rasa soal anak muda saya tahu. Saya dapat menyelami sebenarnya. Anak-anak muda memang marah sangat-sangat sekarang ni. Saya tahu. Kerana mereka tidak disantuni. Berkali-kali saya katakan. Tadi saya sempat juga berbicara sedikit. Yang akan saya bagi pencerahan. Sama-sama dengan Presiden UMNO dan beberapa pemimpin UMNO. Yang kerana hari ini pada pukul 11 pagi tadi, Presiden UMNO memanggil semua ketua-ketua bahagian mengadakan satu pertemuan. Jadi saya sempat berjumpa dengan beberapa orang yang bergelar menteri sebab mereka je ketua bahagian. Saya katakanlah, Yang Hormat, you kena ingat, you tidak menyantuni anak muda. Tuntutan anak muda tak susah. Tuntutan mereka pertama sekali isu PTPTN. Tak selesai lagi. Tuntutan kedua, sebab dalam untuk menimba ilmu, pengetahuan, terjamin dalam perlembagaan. Ada beasiswa. Beasiswa itu duduk di bawah kuasa Duli Yang Mahmud Tuan Agong. Bila ditiadakan, seolah-olah kita merampas hak raja. Itu tak boleh. Sebab itu dalam perlembagaan menulis perkara 153. Hak keistimewaan orang Melayu. Tidak ditangani. 3. Tentang moratorium. Ramai anak muda yang baru bekerja ke, beli kereta ke, beli motor ke. Jadi mereka sekarang ni terperangkap. Sebab mungkin dah terpaksa berhenti kerja. Mungkin gaji dikurangkan. Mungkin dah tak ada kerja ni, terkapai-kapai. Takkan nak mereka dah bayar duit muka, beli kereta ataupun beli motor, mungkin dah bayar 1,000, 2,000. Nilai motor tu mungkin 4,000 ke 6,000. Dia takkan kerana itu motor kena tarik. Ini tidak disantuni. Yang ketiga, mana janjinya ada bantuan prihatin untuk anak muda. Jadi tuntutan anak muda, peluang pekerjaan untuk kemudian mereka yang nak mendirikan rumah tangga, khususnya yang tinggal di kota-kota besar. Di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Kuantan. Mereka baru dah dapat kerja ni nak mendirikan rumah tangga. Mana rumah rakyat untuk mereka yang dijanjikan? Soal waktu kempen pilihan raya, sama ada itu janji daripada Pakatan Harapan, janji daripada Barisan Nasional, itu soal lain. Bila kita mengambil alih kerajaan, kita kena tunaikan jugalah. Kalau tak mampu banyak, tunaikan setengah. Ini bukan janji kami. Ini janji Pakatan Harapan. Tapi bagaimanapun, kita sebagai kerajaan bertanggungjawab, kita akan berusaha untuk menyantuni. Walaupun benda ini amat mustahil dilaksanakan. Tapi tak apalah, bersamalah kita berusaha. Kan manis begitu. Tapi ini tidak disantuni. Jadi anak-anak muda kecewa. Kecewa yang amat sangat. Peluang pekerjaan tak ada. Jadi kalau tak ada peluang pekerjaan, berilah mereka satu gambaran macam mana
What shall I do? Jadi Menteri Belia dan Sukan ni buat apa? Saya cari tadi Datuk Rizal Marikan, tak jumpa. Kalau jumpa, lumat kena dengan saya tadi. Lumat lah. Hitam-hitam, gelap, pertama gelap lah kot saya kata. Sebab bagi saya, you jaga Kementerian Belia dan Sukan. Jangan memikirkan soal sukan, soal belia anak muda. Bila nak mengundi, kamu cari anak muda. Bila nak cari pengaruh, kau cari anak muda. Bila nak menang, kamu tinggalkan anak muda. Anak muda bukan sikit, mereka boleh dikatakan separuh daripada jumlah rakyat negara kita ini. Perlu disantuni. Jadi kadang-kadang saya bersimpati dengan anak muda. Tak heran kalau mereka marah, tak heran kan. Jadi sebab itu saya berseru pada teman-teman setara yang menonton live saya ini, terus risau. Saya warga UMNO, saya berjanji masalah anak muda saya akan santuni, saya akan bawa perjuangan saya untuk pengetahuan mereka yang berkuasa. InsyaAllah lepas pilihan raya akan datang nanti, kalaulah diizinkan UMNO Barisan Nasional berkuasa, kita akan santun, saya akan kerjakan menteri itu. Kalau dia tak buat kerja, saya berjanji saya akan kerja, saya akan balun. Tak tahulah nak maki amun, tidaklah. Tapi saya akan berusaha. Perjuangan saya lain tak ada menyuarakan. Saya tak boleh nak tumbuk dia ke atau apa, sebab saya tidak memilih untuk berada dalam kerajaan, saya tidak memilih untuk menjadi wakil rakyat, tetapi saya akan bersuara demi rakyat. Sebab saya yakin suara rakyat adalah kuasa ramai. Saudara, itu bab selesai ya. Saya minta maaf saudara tadi tentang apa yang berlaku tentang moratorium. Yang saya marah betul hari ini, memang sial mereka ni. Minta maaf lah, saya gunakan perkataan sial. Tiba-tiba di Melaka, nasib baik kena ada pihak polis. Tahniah warga polis. Tahniah warga polis kerana berjaya menurunkan lagi potek-potek pemimpin komunis Mao Zedong di restoran di Jongkewak Melaka. Mereka ni sebenarnya nak apa? What they really want in our country ni sebenarnya. Kita dah tolak. Itu hari dah turunkan di Pulau Pinang. Kemudian ada pula di Johor. Tapi saya yakin di Johor, Datuk Ayub Khan mesti akan menangani isunya. Sebab itu saya katakan, mereka yang terlibat perlu dipasung. Memang orang tak pernah mengenang budi. Manusia yang langsung tidak tahu mengenang budi pada bumi yang cinta damai ini, mereka mau melakukan onar lagi. Mau mewujudkan lagi ciri-ciri yang ada beberapa komunis. Memang manusia paling sial di dalam kita ini. Patutnya mereka ni campak ke laut saja. Biar dia makan oleh jerung-jerung. Tidak ada kemanusiaan boleh dilayan pada orang macam ni. Masih lagi nak membawa. Saya melihat kadang ini, saya kata, mereka inilah sebab itu saya kata, saudara, bila mengundi nanti kita akan turun habis-habisan. Kena pastikan Barisan Nasional menang. Kerana kalau kita bagi mereka menang, apa terjadi? Dalam Kerajaan Pakatan Harapan, waktu Tun Dr. Mahathir, walaupun Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir Mohamad, Kerajaan Pakatan Harapan, mereka bawa mendewakan Chen Peng. Mereka katakan Chen Peng itu pejuang kemerdekaan. Tok nenek mereka yang jadi penganas komunis juga sebagai pejuang kemerdekaan. Kepada bapa dia, bawa Abu Chen Peng. Saya lebih marah sebab dia tabur di kawasan kampung saya, di Setiawan. Kemudian lebih saya marah lagi, boleh adakan himpunan di Kajang 300 orang dengan berpakaian komunis. Tak tahulah boleh cakap, saya tak pergi. Saya tak tahu pula, tak ada pula kita rekod apa kenyataan-kenyataan pemimpin mereka. Sepatutnya PDRM, siasat mereka ni pasung mereka. Ini memang saya geram. Habis saja Kerajaan Pakatan Harapan, naik kerajaan PN daripada kelangsungan daripada kerajaan mereka. Dah timbul di Pulau Pinang. Naik segala bendera, segala propaganda. Kemudian naik pula di Johor. Dan semalam berjaya diturunkan oleh pasukan polis di Jongkewak di Melaka. Saya berterima kasih, saya amat menghormati pasukan polis Diraja Malaysia yang begitu prihatin, yang begitu cepat tangkas bertindak. Jangan risaulah, walaupun diserang oleh pimpinan-pimpinan Makdum daripada Pulau Pinang, walaupun mereka mengatakan ini adalah sebagai satu seni kepada bapa dia tu. Takkan tak ada nama gambar lain, gantunglah gambar agung. Kalau seni sangat, lukislah gambar agung cantik-cantik. Kalau kamu puja kerajaan kamu, lukislah gambar Lim Kit Siang. Kenapa lukis gambar Mao Zedong? Ini keadaannya. Dan kita sama warga harus bersama dengan saya. Kita berlapang dada, kita angkat topi, kita menghormati tindakan
pasukan polis raja. Dan jika mereka mencabar, kita harus bangun mentang mereka. Jangan bagi walau seinci pun tanah di bumi tercinta ini mereka bertapak. Pihak polis, saya mengharapkan teruskan usaha saudara. Jangan risau bahawa rakyat cinta damai tetap berada di belakang pasukan polis untuk kita menentang sebarang anasir komunis. Cukup-cukuplah negara kita ini dulu pernah mereka melakukan onar. Cukup-cukuplah kita punya dada ni bagai nak robek oleh perasaan benci, meluat, sedih, sayu dan sebagainya. Kita tidak mahu elemen komunis bertapak di bumi ini. Ini jadi satu kerja pula kerja polis nak tangkap poster. Sebab saya katakan, tangkap orang yang buat itu. Kalau kedai itu, gunakan akta yang ada, tutup kedai itu. Jangan bagi berniaga dah. Orang ini tak layak cari makan di bumi kita ni. Sekolah Cina pun kita kena siasat. Kalau guru besar tu ada, tangkap guru besar tu. Nah, saya rasa perlu adakan satu tindakan yang betul-betul tidak boleh ada henti. There is no stop about it. We have to fight. If they had, we will give them heart. Ini bagi saya lah. Saya anak jati bumi ini. Di sini bumi kepijak. Di sini juga langit dijunjung. Di sini jugalah jasad ini akan dikuburkan. Izin Allah. Jangan cuba-cuba nak buat onar. Jadi kalau teman-teman, kalau mereka yang ada anasi-anasi itu nak terpengaruh apa semua, jangan main-main dengan saya. Kenapa tak tegur MCA dalam UMNO? Saya tak tahu nama MCA ni, tapi pimpin UMNO tu kita perlu apa, kita langgar je lah. Sekolah Federal tak perlu wujud. Saudara ediksi-ediksi, waktu persidangan UMNO bahagian sekutif, bahagian saya, kita telah pun mewujudkan, kita telah membawa usul supaya ditamatkan. Sebenarnya sekolah di kerajaan di negara kita ni ada termaktub dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan dengan jelas menyatakan semua sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah kebangsaan ini boleh dihentikan selepas 10 ke 15 tahun mereka. Sila refer perlembagaan. Kalau mereka nak bermain dengan undang, kita bermain dengan perlembagaan. Perlembagaan mengatasi undang-undang. Don't play fool. Jangan ingat orang Melayu semua bodoh bangang macam mereka tu. Jadi saya minta maaf saudara, hari ini saya tegas sikit. Dan sekali lagi saya mengulangi kepada anggota polis yang mendengar saya punya siaran ini. Jangan saudara risau, saudara tetap akan disanjung kerana anda adalah pejuang bangsa yang tidak akan merelakan bumi ini adanya anasi-anasi komunis bertapak. Bersamalah kita memerangi anasi ini. Ya? Baik saudara. Pagi tadi jam 11 pagi tadi Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun bertemu dengan 185 orang ketua-ketua UMNO bahagian dari seluruh negara. Sebab itu saya katakan suara rakyat kuasa keramat. Walaupun macam mana pun, suka tak suka, Presiden UMNO dia kena dengar kehendak ahli. Tiap-tiap ahli apa ni ketua bahagian itu mewakili ahlinya. Mereka mewakili 3.7 juta warga UMNO. Hari ini Datuk Seri Zahid akhirnya akur dengan kehendak ketua bahagian. Sebab tu beliau mengumumkan, saya ingat tengok jam, saya kata ini bersejarah ni, pada jam 12.45 tengah hari. Datuk Zahid mengumumkan, dia kata dengan ini, beliau terpaksa ikutlah kehendak ketua bahagian. Ketua bahagian kata supaya diganti jawatan Sesat Agung Barisan Nasional. Gegak gempita Dewan tadi. Artinya, tindakan Datuk Seri Zahid itu disokong oleh pimpinan Akar Umbi. Dia saudara Zahiri Zaidi, tak payahlah kita persoalkan sama dia UMNO ke maupun dan sebagainya, itu terpulang. Tetapi tindakan Datuk Seri Zahid tadi, dia bukan pecat. Jawatan itu diganti. Kita ni orang Melayu ni kena berlembut sikit. Kalau pecat ni, janganlah malukan. Mungkin dia buat kesilapan. Mungkin dia punya political calculation ataupun kira-kira, unjuran kira-kira politiknya sebegitu. Jadi dia menyangkakan bahawa kalau dia menyokong apa-apa Tasimuddin ni, rakyat akan bersama dengan beliau. Sebab itu dia buat live waktu ucapannya. Tapi ternyata apa yang dilakukan itu bumerang. Seluruh negara warga UMNO tidak bersetuju. Sebab jadi Datuk Seri Zahid Hamidi, saya tanya dengan beliau tadi, Datuk Seri, apakah ini keputusan you seorang-seorang? Dia kata no. Saya menghormati, saya harus menyantuni kehendak Akar Umbi. Jadi jangan pula kita daripada Akar Umbi nanti bila orang kata kenapa waktu menukarkan jawatan Sesat Agung ni tak dirunding pada MCA dan sebagainya, kita kena bagi tahulah Barisan Nasional ni kita dominan.
Dan jawatan setiausaha itu adalah answerable kepada Presiden. Bukanlah satu isu besar. Tadi saya tengok masuk dalam wall mengatakan mestilah bawa perancangan. Takkanlah jawatan setiausaha agung pun nak bawa dalam mesyuarat. Takkan itu pun mereka nak tentukan. Sebab Setiausaha Agung Barisan Nasional bertanggungjawab kepada Presiden. Betul mereka dia ni pada coalition gabungan Barisan Nasional. Jangan itu jadi isu besar. Jadi kalau kita tengok benda tu, janganlah pula saudara pula tu, oh ini salah Zahid. Tak baiklah begitu. Sebab kehendak akak umbi telah disantuni. Beliau terpaksa buat pengumuman dan lepas ini dia akan mengadakan mesyuarat dengan Majlis Tinggi Barisan Nasional. Tadi pun sekitar jam 5 petang tadi dia mengadakan pertemuan dengan Tuan Guru Haji Hadi kerana memperjelaskan sebab kita dalam rakan gabungan Muafakat Nasional. Beliau harus menjelaskan, Tuan Guru ini bukan kehendak saya dan kita bukan ada orchestrate. Jadi Tuan Guru kena fahamlah. Ini suara akar umbi. Sebab itu saya kata pentingnya kita bersuara. Kita ada platform. Jangan kita bersuara sembarangan. Jangan masuk dalam ini bantai yang bukan-bukan. Tukar tu, tukar ni. UMNO parti yang ada aturannya. Saudara ya. Jadi itu kedudukan pertama. Kedudukan kedua yang diviralkan mengatakan bahawa Datuk Zahid minta supaya ahli-ahli parlimen dan menteri-menteri keluar. Itu bukan. Saya ada dalam dewan tadi. Beliau menggambarkan keadaannya. Kalau beginilah keadaan. Just budi baik kita ni. Dan sebab apa? Bila selepas UMNO bahagian peringkat bahagian mengumumkan usul untuk memutuskan hubungan, masih lagi mereka tak henti balon UMNO lagi. Boleh kata itu, kata ini dan sebagainya. Tidak ada usaha untuk menjernihkan suasana. Sebab itu saya katakan bahawa Tan Sri Muhyiddin mempunyai jeda waktu sehingga 30 bulan. Dia ada lebih kurang 24 hari lagi. Kalau betul-betul dia nak mempertahankan, betul-betul nak santun UMNO ni 24 hari ni, apa salahnya jumpa dengan kita? Bukanlah kita nak jadi apa-apa salah, tidak. Diwujudkanlah satu majlis perdamaian. Malaysia dengan Indonesia berkonfrontasi pun boleh berdamai. Ini kan pula sama-sama Melayu, tidak. Dan kita punya presiden yang sentiasa berlapang dada. Ahli-ahli majlis tinggi kita juga bukanlah orang yang tak mengenal budi ataupun tidak mengamalkan budaya Melayu. Tapi mereka nak tunjuk lagak. Nak buat macam mana? Mula hantar keluar dalam statement apa semua tu. Masih lagi menyinggung kita. Masih lagi menyinggung warga UMNO. So saya kata minta maaf lah. Jika ini berlaku, sebab itu saya katakan, mampukah Tan Sri Muhyiddin bertahan? Saya nak jelaskan, jika ini besok Majlis Tinggi UMNO akan bersidang. Kalau malam ini keluar dari kenyataan. Bagus, UMNO berpecah. Itulah pokoknya. Saudara langkah sukma, UMNO tak berpecah. UMNO tidak berpecah hanya kerana seorang. Tidak ada perpecahan. Sebab tadi saya berada di Dewan PWC, Dewan Tun Hussein On. Saya tengok apabila diumumkan, apabila Presiden menyatakan kalaulah PBM masih lagi bersikap macam ini, maka kita tak ada jalan lain. Saya harus menyantuni kehendak ini perwakilan. Saya harus menyantuni kehendak ketua-ketua bahagian. Semua bangun. Semua bangun setuju, kami tak mau lagi. So macam mana saudara kata ada perpecahan? Sebulat suara. Dan saya kena ingat. Sebab macam saya katakan semalam, usul yang dibawa oleh bagai-bagai itu tidak ada orchestrate. Kalau saudara tengok usul, saya pun ketawa juga. Macam-macam. Tapi dia punya naratifnya, mukadimahnya, tidak lain tak bukan nak memutuskan. Semua bukanlah ini 191 bahagian ya, tapi kalau lebih daripada 170 bagi saya semualah. Cuma ada kesilapan dari segi laporan. Saya tengok dia kata 189, tidak, 179 bahagian. 179 bahagian. Cuma yang tidak itu pun bukan menentang, yang tidak menyatakan. Yang menentang saya tengok Keterih dengan Putrajaya aja. Berkecuali ada dua, yang lain tak ada. Dia tidak membawa usul itu. Murad saya nak nyatakan soal Datuk Lokman Adam nak dikembalikan tidak, itu persoalan, ini soal perlembagaan. Dia kena memohon selepas 2 tahun. Bukan pecat hari ini, minggu depan boleh masuk balik. Tak boleh. UMNO ni ada dia punya perlembagaan. Dan kena ada urutannya. Azlan Shah tak habis-habis berpolitik sah. Melayu makan. Saya nak nyatakan sekarang ni politik itu adalah sebahagian daripada corak kehidupan yang perlu untuk menyentuh kehidupan rakyat.
politik ini untuk kita mengambil kuasa. Bila ada kuasa, baru kita boleh perjuangkan untuk rakyat. Tapi masalahnya sekarang ini, kuasa tidak ada di tangan kita. Betul, kerajaan itu disokong oleh UMNO Barisan Nasional, tapi bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini kerajaan purely on Tazimuddin. Saya perlu memberi penjelasan saya supaya saya tidak terlencong. Bila orang masuk kata begitu, kata begini apa semua. Jangan. Kena jelas. Isu tentang apa ini perlembagaan UMNO, satu isu. Isu tentang usul yang dibawa oleh bagan-bagan ini tidak ada orchestrate. Tidak ada orang kata, kau usul ni. Tak ada, dia datang dengan sendirinya. Tidak lain dan tak bukan kerana merasakan bahawa budi kita tidak disantun. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Ini bidanan Melayu ada, tapi tidak disantuni. Jadi sokong bagi saya tidak membenci secara peribadi. Secara peribadi saya tidak membenci. Sebab ini banyak ni persoalan yang saya nak bentangkan. Sebab saya melihat dalam keadaan sekarang ni, saya dah buat skimen, bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan ini lain tak ada. Alasan EPF tak boleh nak dibagi semua, COVID-19. Alasan moratorium, COVID-19. Kita pun rakyat bertanya juga, sebab COVID-19 lah kami nak duit moratorium. Sebab COVID-19 lah kami nak supaya kumpulan wang semalam bekerja mengeluarkan duit kami. Jadi janganlah kerajaan kata kita tak ada duit kerana COVID-19. Ekonomi merosot kerana COVID-19. Kita tahu. Jadi jangan jadikan alasan demi alasan lain tak ada COVID-19. COVID-19. Dan saya khawatir. Saya khawatir sebenarnya. Saya tahu, dia nak gunakan kuasa dia, saya terdengar juga. Mungkin dia kata kalau gini keadaannya 31 Januari nanti sebelum perlembagaan UMNO dia wujudkan darurat. Jadi UMNO tak boleh nak bersidang. Kalau UMNO tak boleh bersidang, perwakilan semua tak boleh berusul lah. Usul untuk menarik sokongan. Sebab itu saya tadi sempat berbisik pada Presiden UMNO sebelum dia naik kereta nak pergi berjumpa dengan Tuan Guru Haji Adi. Saya kata, Tok Sri, ingat, hati warga UMNO terlalu robek. Okey? Terlalu robek. Jadi sewajarnya saya kata kita menghentikanlah. Cukup sampai di sini. Sebab kalau dari keadaannya, maka kita pulangkanlah kuasa itu kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Terpulanglah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong untuk memilih siapa pula. Kalau tak nak adakan pilihan raya, pilih siapa pula untuk membentuk satu kabinet baru dalam tempoh 2 tahun untuk kita memerintah negara ini dan apa caranya. Terpulang. Ini sebab saya merasakan bahawa terus terang saya beritahu saudara, kerajaan pimpinan Tazimuddin sekarang ini adalah seolah-olah meneruskan kelangsungan kerajaan Pakatan Harapan. Tak banyak berubah. Mereka sering memberi alasan demi alasan bila tak mampu untuk melakukan sesuatu menyelesaikan satu masalah. Kerajaan Pakatan Harapan tidak menghormati separation of power, iaitu pembahagian kuasa eksekutif, legislatif dan judiciary. Eksekutif, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet semua itu eksekutif lah. Legislatif, Parlimen. Tidak terlaksana macam mana zaman Tun Dr. Mahathir dulu lah. Dia tak peduli, dia langgar je. Speaker, dia orang rakyat kena ikut cakap dia lah. Sedangkan speaker tak perlu mendengar cakap siapa. Keputusan speaker itu adalah hak dia. Itu kuasa legislatif, pembuat dasar dan pembuat undang-undang. Ini tidak. Apabila contohnya usul undi kepercayaan, mula-mula Datuk Tajuddin kata nak buat usul undi kepercayaan yang kita suarakan legitimacy, keabsahan Perdana Menteri. Tak boleh nak diadakan. Usul tak percaya pun tak boleh nak utamakan, sedangkan itu menyangkut soal perlembagaan. Akhirnya speaker kata, semua ini mereka kena berundinglah dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengelolakan soal-soal parlimen ini. Kalaulah speaker terpaksa rujuk kepada menteri, di mana ada kebebasan speaker? Jadi artinya eksekutif menguasai legislatif. Ini yang kita tak mahu. Apabila eksekutif menguasai legislatif, maka banyak perundangan, banyak urusan kerajaan yang boleh dilanggar oleh eksekutif.
Kemudian eksekutif juga menguasai judiciary kerana pelantikan ketua hakim, pelantikan peguam negara datang daripada eksekutif ni cadangan. Ialah memanglah ketua eksekutif Perdana Menteri dia bagi cadangan pada agung lantik. Jadi judiciary dia pula bimbang. Jadi ada campur tangan kerana semua kes-kes yang dikemukakan di mahkamah yang menyangkut soal orang UMNO semua diteruskan. Tapi kes-kes yang menyangkut orang mereka ataupun sama daripada parti DAP ke, sama daripada PKR ke, sama daripada Amanah ke, tidak dibawa. Saya bagi contoh. Ada dalam kabinet menterinya yang tak disentuh. Sedangkan isu ini meledak satu dunia. Bila menteri itu diragui, bukan keabsahan, diragui kebersihannya dalam skandal-skandal yang malu saya nak sebut. Sebab saya yakin ada juga anak-anak muda yang bercakap, yang mendengar saya punya siaran ini. Saya pun tak suka nak menyentuh soal peribadi. Tapi kes ini tidak dibawa ke mahkamah. Jadi sebenarnya kita bukan gila kuasa. Kita melihat unjuran yang dilakukan oleh kerajaan hari ini tak banyak berubah. Tak ada. Mula cantik. Mula pegang kuasa cantik, kemudian akhirnya haprak. Kasturi bagi saya ini bukan kita bila kita bercara serius adalah kasturi, sana tuan ke puan ke, ya. Kita tak boleh buat lawak. Saya tak sukalah bila anda mengatakan bagi Rosmah aje lah ini sebab macam menyindir. Kenapa perlu apa kita nak sedia menyindir, ya? Jadi bagi saya saya bercakap dengan serius. Bila saya cakap ni saya buat kajian. I never speak alone. Saya akan membuka segala-gala Wikipedia, segala undang-undang dan perlembagaan sesuai nak beri pencerahan. Bukan untuk kita nak main-main. Kalau saudara nak main-main, bukan ini ruangannya. Saya bukanlah macam orang lain tu terus delete, tidak. Tapi saya tidak. Saya mengundang saudara untuk berdebat cara yang matang. Ini bukan lama pun. Tempoh kita bukan lama, 1 jam. RBA gila tu. Saya tak mau menggelarkan mereka RBA dan sebagainya. Jadi kalau saudara terlajak, janganlah marah. Kalau betul pun saudara benci kepada UMNO, warga UMNO, pemimpin UMNO, bukan ini caranya. Saya memberi pencerahan. Saudara mungkin tak setuju. Sebab saya kata tadi, Presiden UMNO tidak memecat Tan Sri Anwar Musa. Cuma diganti kerana jawatan Sri Agung itu adalah pelantikan. Kuasa presiden untuk melantik. Apabila seseorang itu yang dilihat bercanggah dengan presiden. Walaupun dia punya nawa itu, walau itu perjuangan dia begitu. Saya dah bercakap beberapa malam. Saya tak mau lagi lah untuk menyentuh soal ini. Tapi akhirnya bila presiden sudah ambil keputusan, itu bukan kehendak presiden. Itu adalah kehendak ketua-ketua bahagian. Yang ada tadi 185 orang. Yang hadir. Dan kalau mereka tak setuju, mesti dia akan bangun. Orang UMNO ni kau tak setuju dia akan bangkit. Semua bangun bertepuk tangan setuju. Gerak gempita dewan itu bersetuju. Macam mana kata ada perpecahan? Itu apabila Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa beliau dengan ini saat ini melantik Datuk Ahmad Maslan menjawat jawatan Siswa Agung Barisan Nasional, menggantikan Tan Sri Anwar Musa. Stop. Dia tak ada kepecat. Pecat ni lain. Pecat ni lain. Pecat ni dengan kebencian tak ada. Datuk dah sampaikannya. UMNO mana dia? Saudara macam ni. Datuk dah sampainya. UMNO tunjuk taring terhadap parti bunga yang semua. Bukanlah kita nak tunjuk taring. Kita nak bagi tahu bahawa kita tidak disantuni. Budi kita tidak dijawab dengan bahasa yang baik. Tidak dibalas. Saya dah bercakap benda ni awal dulu. Saya dah memperingatkan kepada pimpinan dalam PBM. Ada masanya nanti anda mengundang masalah. Kenapa diwujudkan masalah di saat negara berada dalam masalah ini? Tapi dah anda mewujudkan begitu, tangan yang mencincang, baulah yang memikul. Jangan pula lepas ini nak kutuk UMNO pula lagi. Tak ada. Yang mengkritik ni buta pelbagai sebuah parti. Itu betul.
kita apa yang dilakukan oleh Presiden, dia mengikut kehendak perlembagaan, suara ramai, suara majoriti, bukan suara dia. Begitu juga bila beliau membayangkan, kalau inilah keadaannya, itu ayatnya, kalau inilah keadaannya, kita masih lagi tidak disantuni. Permintaan kita masih, siapa tak marah? Kalau saya daripada jadi Presiden UMNO, saya ingat lebih teruk lagi, saya maki Hamon. UMNO menuntut supaya kerajaan, bukan duit kerajaan, menuntut supaya kumpulan wang simpanan pekerja memberi kelonggaran supaya penjarum boleh mengeluarkan wang sejumlah 10,000 tanpa syarat one off, full stop. Itu tuntutan UMNO yang tidak akan melibatkan wang negara, wang yang berada dalam tabung. Kerana ini datang daripada UMNO, tidak dilayan. So kalau saudara jadi Presiden UMNO, apakah saudara tak mahu? Jadi kita sokong, buat apa kalau macam ni? Kerana pandangan kita ni diperlekehkan. Sedangkan kita nak berjuang untuk rakyat. Bukan UMNO kata, semua ahli-ahli UMNO mesti dapat hak keistimewaan oleh EPN. Tak ada. Setiap pencarum yang menyimpan dalam tabung, yang mencarum dalam tabung kumpulan wang simpanan pekerja, hendaklah dibenarkan mereka. Dibenarkan, katanya kalau dia tak nak keluar apa, tak apa. Dibenarkan untuk mereka mengeluarkan simpanan mereka 10,000 one off. Bagi yang berkelayakan. Bukan kata simpan 2,000 keluar 10,000, tidak. Bagi yang berkelayakan. Itu tidak dilayan. Siapa tak menyerap darah? UMNO minta menuntut kerajaan, prihatinlah dengan kehidupan rakyat yang sengsara, kesan daripada kemerosotan ekonomi, kesan daripada COVID-19 yang kamu sering lawankan, supaya mereka yang meminjam dengan institusi kewangan, sama ada dengan bank ataupun syarikat-syarikat finance company, supaya ditangguhkan, bukan dihapuskan. Kalau ikut cakap budak bangang armada tu, dia kata dihapuskan, dilupakan, tidak, supaya ditangguhkan pembayaran bagi tempoh 6 bulan, supaya kelegaan ekonomi negara ini dapatlah mereka membayar balik. Niatnya tetap nak bayar, pun tak disantuni. Kalau saudara lah berada dalam kedudukan Datuk Zahid Hamidi, apa perasaan saudara? Apakah mereka bermain politik apabila benda tak terlaksana? Yang kena maki hamun Datuk Zahid Hamidi, yang kena maki hamun Bagan Narak Datuk Seri Najib. Apakah mereka punya agenda supaya rakyat membenci UMNO? Kerana ini datang dari cadangan daripada UMNO. Akhirnya mereka UMNO cakap tak sebuah bikin. Kita nak bagi tahu, memang kita tak ada. Kita tidak ada kuasa. Dan ini mestilah tuntut ni kerana nak minta jawatan semua. Tak ada. Presiden UMNO dah bagi tahu dia nak menyelesaikan kes di mahkamah. InsyaAllah 18 bulan dia masuk balik mahkamah. Biar pembicaraan. Tapi jangan ada campur tangan. Jangan ada campur tangan eksekutif dalam judiciary. Kalau ini berlaku, anda mengundang masalah. Bila UMNO nak bersidang, Perhimpunan Agung UMNO Parti 1, jangan ada usaha untuk melakukan sabotaj. Ini realitinya. Saya nak bagi tahu kepada saudara semua. Sebab saya ada dapatan saya. Jadi berhubung dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri UMNO itu adalah beliau tidak memecat sebagai ahli UMNO, tidak. Tasik UMNO Musa kekal sebagai ketua bahagian Ketereh. Tak ada pula kata sebab ini tak akan jadi calon, tak ada. Cuma jawatan Setiausaha Agung Barisan Nasional itu hari ini dipindahkan atau dilantiklah Datuk Ahmad Maslan. Biasalah dulu pun Tengku Anan jadi Setiausaha Agung UMNO, dia juga adalah Setiausaha Agung Barisan Nasional. Dulu pun Setiausaha Agung Barisan UMNO ni adalah Setiausaha Agung Barisan Nasional. Apa ada masalahnya? Apakah kerana dengan jawatan itu kamu ada cita-cita peribadi? Itu soal lain. Betul, kamu berjuanglah. Kalau betul-betul berjuang, kita berjuanglah sama-sama. Apakah dengan jawatan saja maka kamu boleh berjuang? Saya yang tak ada apa jawatan pun boleh berjuang. Apakah kerana jawatan itu besar sangat? Apakah jawatan itu membolehkan saya jadi Timbalan Perdana Menteri? Apakah saya dengan jawatan ini saya boleh jadi menteri? Tak sebegitu. Jadi tanpa jawatan pun, kalau you ikhlas untuk berjuang untuk parti, untuk agama, bangsa dan negara kita ni, teruskan perjuangan. Jangan kita fikir hanya bila ada jawatan saja baru kita nak berjuang.
Itu cakap berkobar-kobar. Bagi saya itu orang cakap tak sempat bikin. Tanpa jawatan kita mampu untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan kita berdasarkan bukan untuk kepentingan diri kita, tapi tidak lain dan tidak bukan demi agama, bangsa dan tanah air. Jadi kita sambung malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jaga diri baik-baik waktu hujan begini ya, saudara. Terima kasih.